kita bermula dengan pengenalan. So, struktur hidrolik merupakan struktur yang tenggelam atau sebahagiannya terendam dalam mana-mana badan air yang mengganggu aliran semula jadi air. Ia boleh digunakan untuk mengalihkan, mengganggu ataupun menghentikan sepenuhnya aliran air. Struktur hidrolik adalah komponen penting dari segi pengurusan air dan kejuruteraan awam. Struktur ini memainkan peranan penting dalam masyarakat moden kita kerana dapat mengurangkan banjir, menyediakan bekalan air yang stabil, memudahkan navigasi serta menjana tenaga bersih. Ia boleh membolehkan kita mengawal dan memanfaatkan kuasa air, memastikan pengagihannya yang cekap untuk pengairan, kegunaan industri dan juga penggunaan domestik. Tambahan pula, struktur hidrolik melindungi garis pantai daripada hakisan, melindungi infrastruktur dan menyediakan sistem rawatan penting untuk air bersih dan pengurusan air sisa yang betul. Melalui fungsinya yang pelbagai, struktur hidrolik menyumbang kepada pembangunan mampan, pemeliharaan sumber dan kesejahteraan komuniti di seluruh dunia. So, struktur hidrolik yang dikenali sebagai breakwater merupakan struktur luar pesisir buatan yang melindungi pelabuhan ataupun lembangan marina daripada gelombang air. Breakwater ini dapat memintas arus pantai panjang, menghalang hakisan pantai dan merupakan komponen penting dalam kejuruteraan pesisir pantai kerana berfungsi sebagai pelindung terhadap daya ombak dan pasang surut yang tidak henti-henti. Diposisikan selari dengan garis pantai, breakwater direka bentuk dan dibina dengan teliti untuk mengurangkan kesan ombak, mewujudkan zon yang tenang dan terlindung di sepanjang pantai. Struktur ini biasanya terdiri daripada blok konkrit ataupun batu yang boleh menyerap dan menghilangkan tenaga gelombang yang masuk, mengurangkan ketinggian dan dayanya. Dengan menyediakan tempat berlindung bagi kapal, memastikan navigasi yang selamat dan meminimumkan hakisan pantai, breakwater memainkan peranan penting dalam melindungi kawasan pantai dan memudahkan aktiviti manusia di persekitaran marin. Seterusnya kita lihat pula kepada fungsi breakwater. Breakwater merupakan sebuah lapisan pelindung kepada pesisir pantai daripada hakisan tanah oleh ombak laut. Seperti yang kita tahu, ombak laut membawa satu magnitud tenaga yang tinggi menyebabkan kawasan dihentam oleh ombak laut cenderung untuk mengelaku hakisan, lebih-lebih lagi kepada struktur tanah seperti struktur pasir pantai. Breakwater menggantikan fungsi hutan paya bakau dan terumbu karang sebagai lapisan pelindung semula jadi tebing pantai daripada hakisan ombak. Namun disebabkan oleh pembangunan dan juga aktiviti manusia, populasi hutan paya bakau dan terumbu karang ini semakin berkurang menyebabkan hilangnya lapisan pelindung semula jadi. Jadi, kita perlu mewujudkan satu pengganti untuk menjadi lapisan pelindung ini, dan penggantinya ialah breakwater. Breakwater akan mengganggu pemindahan tenaga ombak pantai ke pesisir, mengurangkan magnitud tenaga ombak yang menghentam pantai dan seterusnya mengurangkan hakisan dalam masa yang panjang. Oleh itu, kita dapat mengelakkan kehilangan ataupun perubahan morfologi pada pantai dengan wujudnya breakwater ini. Seterusnya, saya akan menerangkan 7 jenis reka bentuk bagi breakwater sistem ini. Yang pertama ialah rubber mount breakwater. Sistem ini menggunakan timbunan batu besar atau unit perisai konkrit dan batuan dalam sistem ini disusun dalam corak tertentu. Ini adalah untuk memberikan kestabilan dan juga menghilangkan tenaga gelombang. Kedua ialah breakwater dinding menegak. Sistem ini menggunakan dinding konkrit atau keluri yang menegak. Hal ini adalah untuk mengurangkan tenaga ombak tetapi boleh menyebabkan peningkatan pergolakan. Dan sistem ini digunakan di kawasan yang ada air dan juga ada pantulan gelombang. Yang ketiga ialah Caisson breakwater. Dalam sistem ini, ia menggunakan struktur konkrit atau keluri yang sangat besar dan diletakkan sebagai penghalang dan juga ia merupakan gabungan batu dan konkrit. Ini adalah untuk memberikan kestabilan kepada gelombang yang tinggi. Yang keempat ialah Acroport breakwater. Ini merupakan satu blok konkrit yang direka khas berbentuk seperti piramid terbetul. Blok-blok ini bercantum antara satu sama lain untuk membentuk struktur yang stabil dan juga telap. Ini digunakan di kawasan yang terdapat ombak besar dan juga ini digunakan untuk memberi ketahanan terhadap hentaman ombak.
Yang kelima ialah Dulles Breakwater. Dulles Breakwater ini terdiri daripada blok konkrit yang sangat kompleks dan juga ia saling mengunci berbentuk seperti bicu yang bersaiz besar. Sistem ini memberikan kestabilan dengan mengunci bersama dan juga menentang daya gelombang. Ia digunakan di tempat yang terdapat ombak yang kuat. Keenam ialah tetrapod breakwater. Tetrapod breakwater ini menggunakan sistem konkrit dan juga sistem konkrit ini berkaki 4 yang sangat besar dan juga terdapat dalam bentuk yang unik. Ia membantu untuk sistem ini untuk saling berkunci dan memberikan kestabilan terhadap tindakan gelombang. Yang akhir ialah geotextile breakwater. Geotextile breakwater ini terlibat penggunaan tiub besar yang berasaskan fabrik yang diisi dengan pasir dan tanah. Ia diletakkan selari dengan garisan pantai dan juga ia membentuk sebagai penghalang dan juga pelindung. Operasi dan mekanisme bagi struktur hidrolik breakwater yang pertama adalah penyerapan tenaga gelombang. Operasi utama breakwater adalah menyerap tenaga gelombang yang masuk. Apabila gelombang bertemu dengan breakwater, ia sebahagiannya dipantulkan, dibiaskan dan disebarkan, menyebabkan tenaga gelombang tersebar. Penyerapan ini mengurangkan ketinggian dan tenaga gelombang sebelum mencapai kawasan terlindung di belakang breakwater. Breakwater bertindak sebagai penghalang, memecah tindakan gelombang dan mengurangkan daya pengikisan. Yang kedua pula adalah pengurangan gelombang. Break air membantu mengurangkan ketinggian dan intensiti gelombang dengan bertindak sebagai penghalang dan menangkap gelombang. Apabila gelombang bertemu dengan break air, tenaga mereka disebarkan dan tersebar di kawasan yang lebih luas, mengurangkan ketinggian gelombang. Break air mengubah arah gelombang dan mengalihkan tenaga, menghasilkan air yang lebih tenang di sisi yang terlindung. Pengurangan ketinggian gelombang ini memberikan perlindungan kepada garis pantai dan mengurangkan potensi pengikisan. Yang ketiga pula adalah penangkapan dan kawalan sedimen. Gelombang dan arus boleh menyebabkan pengangkutan sedimen dan pengikisan di sepanjang pantai. Break air membantu mengawal sedimen dengan menangkap sedimen tersebut. Struktur break air membantu mencipta kawasan dengan kelajuan air yang rendah, membolehkan sedimen mengendap dan berkumpul. Dengan menangkap sedimen, break air membantu mengekalkan corak aliran yang sesuai dalam sistem hidrolik dan mengurangkan penimbunan sedimen di kawasan yang tidak diingini. Yang keempat pula adalah pelayaran selamat. Break air memberikan kawasan yang dilindungi untuk bot, kapal dan kapal lain, membolehkan pelayaran yang lebih selamat di kawasan yang terdedah kepada gelombang dan arus. Breakwater mencipta kawasan air yang tenang atau air diam di sisi terlindung di mana kapal boleh mencari perlindungan daripada gelombang yang bergelora. Dengan mengurangkan impak langsung gelombang, break air memudahkan pergerakan kapal yang lebih lancar dan mengurangkan risiko kemalangan. Secara keseluruhan, operasi dan mekanisme breakwater dalam struktur hidrolik melibatkan penyerapan tenaga gelombang, pengurangan ketinggian dan intensiti gelombang, penangkapan sedimen dan menyediakan kawasan yang dilindungi untuk pelayaran selamat. Reka bentuk break air bergantung kepada iklim gelombang, geomorfologi garis pantai, fungsi hidrolik yang diingini dan tujuan break air dalam sistem hidrolik. Terdapat beberapa struktur hidrolik breakwater di dunia ini. Yang pertama adalah Portland Breakwater. Ia terletak di Portland, England, dan Portland Breakwater ialah struktur besar yang dibina untuk melindungi pelabuhan daripada ombak dan ribut. Ia diperbuat daripada bongkar batu besar dan terbentang ke Selat Inggeris. Contoh yang kedua adalah Marina Barrage. Marina Barrage ialah struktur seperti empangan yang dibina di seberang Marina Channel di Singapura. Ia berfungsi sebagai takungan air tawar, penghalang kawalan banjir dan ruang rekreasi. Ia direka untuk mengelakkan pencerobohan air laut dan mengawal banjir. Contoh yang ketiga pula adalah Los Angeles Harbour Breakwater. Los Angeles Harbour Breakwater ialah struktur besar di San Pedro Bay
California yang dibina untuk melindungi pelabuhan Los Angeles daripada gelombang lautan Pasifik. Ia adalah salah satu pemecah ombak terpanjang di dunia. Untuk bahagian penutup adalah melibatkan kesan pembinaan breakwater terhadap alam sekitar dan juga morfologi pantai. Okay, untuk yang pertama adalah kesan terhadap alam sekitar, di mana pembinaan breakwater akan mengurangkan kelimpahan dan kepelbagaian spesies dalam ekosistem. Ini kerana kedalaman yang berkurangan yang dihasilkan oleh pemecah ombak ataupun breakwater akibat daripada pengumpulan kelodak. Ia akan menyebabkan pendedahan UV yang sangat tinggi dan menyebabkan suhu di laut bersebelahan akan meningkat, di mana ia akan memberi kemungkinan yang besar dalam mengganggu ekosistem sekitar. Seterusnya adalah kesan terhadap morfologi pantai. Okey, pemendapan sedimen yang berhampiran pemecah ombak boleh mengakibatkan kawasan sekitar menjadi semakin rata dengan kedalaman yang semakin berkurangan, dan ia sekaligus akan mengubah persekitaran topografi dasar laut. Seperti yang kita tahu, pemecah ombak ataupun breakwater digunakan secara meluas di seluruh dunia, walaupun dikaitkan dengan beberapa kesan alam sekitar yang berbahaya. Penyelidikan perlulah kita teruskan untuk memahami lebih mendalam terhadap kesan-kesan yang boleh terjadi akibat daripada breakwater ataupun pemecah ombak, bagi memastikan pantai kita berada dalam keadaan yang selamat sambil dapat menjaga kelestarian pantai.